agar semua masalah rakyat kita selesaikan dengan baik dan teratur. Oleh demikian, ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Jabatan Menteri di nombor 1 itu hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata setuju, yang tidak bersetuju kata tidak, maka lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Terima kasih. Biar 22 2023 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023. Bacaan kali yang kedua. Silakan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023 dibacakan kali kedua sekarang. Silakan. Tuan Yang di-Pertua dan hal-hal yang dihormati, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Jemaah Menteri pada 2 Mac 2005 telah bersetuju supaya Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia distruktur semula kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi menangani masalah kewangan yang meruncing yang dihadapi oleh sektor koperasi akibat kelemahan dari segi pengurusan kewangan, tadbir urus dan ketidakpatuhan kepada akta serta perundangan koperasi. Susulan daripada penstrukturan tersebut, Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 ataupun Akta 665 telah digubal dan diluluskan oleh Parlimen bagi membolehkan SKM ditubuhkan dengan matlamat untuk mewujudkan pengurusan koperasi yang lebih efisien dan efektif. Seterusnya dapat merangsang pembangunan sektor koperasi yang lebih terancang sebagai sektor ketiga yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Daripada segi tadbir urus, Akta 665 telah memperuntukkan struktur pengawasan oleh Lembaga Pengarah SKM dalam menentukan dasar dan hala tuju serta pentadbiran dan pengurusan hal ehwal SKM. Akta ini juga menggariskan tugas dan tanggungjawab lembaga dalam memastikan SKM melaksanakan kuasa, fungsi dan tugas yang diperuntukkan oleh akta ini kepadanya. Namun, selari dengan perkembangan semasa, fungsi SKM wajar terus diperkukuhkan berdasarkan akta tubuhnya agar badan ini dapat mengawal selia gerakan koperasi untuk terus berkembang dan berdaya maju. Dalam hal ini, struktur tadbir urus SKM sebagai badan yang membangunkan dan mengawal selia koperasi akan dimantapkan lagi melalui pembahagian kuasa, Lembaga Pengarah SKM dan penyusunan semula perjawatan SKM. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang dihormati, mantan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 9 Julai 2020 bagi menjembah maklum akan cadangan pengasingan tugas antara pengurusi eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif SKM melalui pindaan Akta 665. Cadangan ini telah disusuli dengan surat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertarikh 14 Julai 2020. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melalui Warka Istana Negara pada 9 September 2020 telah mengambil maklum akan cadangan yang dikemukakan oleh kerajaan supaya pentadbiran SKM sedia ada melaksanakan pengasingan tugas antara pengurusi lembaga dan Ketua Pegawai Eksekutif. Jemaah Menteri pada 19 November 2021 sama-sama menimbangkan memorandum daripada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi mengenai cadangan pengasingan tugas pengurusi eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia melalui pindaan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 telah bersetuju dengan cadangan pembahagian tugas pengurusi eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang dilaksanakan melalui pindaan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 ataupun Akta 665. Dengan pengujudan pembahagian kuasa ini, maka pindaan yang sewajarnya perlu dibuat ke atas Akta 665 bagi mewujudkan jawatan pengurusi dan Ketua Pegawai Eksekutif. Secara umumnya, bagi tujuan pembahagian kuasa pengurusi dan Ketua Pegawai Eksekutif, cadangan rang Undang-Undang Pindaan Akta 665 akan melibatkan perkara-perkara seperti yang berikut.
Pindaan am bagi menggantikan perkataan pengurusi eksekutif dan timbalan pengurusi eksekutif dengan perkataan pengurusi dan ketua pegawai eksekutif. B. Pindaan ke atas 13 section. C. Penambahan 4 section baru. Dan D. Kecualian dan peralihan. Di bawah struktur baharu ini, jawatan pengurusi dan ketua pegawai eksekutif akan dipegang dan dilaksanakan oleh dua individu yang berbeza. SKM akan diterajui oleh pengurusi yang bertanggungjawab dalam menetapkan dasar dan hala tuju SKM. Lembaga pengarah SKM boleh mewakilkan mana-mana kuasa ataupun fungsinya di bawah Akta 665 dan Akta Koperasi 1993 ataupun Akta 502 kepada Ketua Pegawai Eksekutif. Ketua Pegawai Eksekutif yang berstatus sebagai pekerja SKM pula bertanggungjawab bagi pentadbiran, pengurusan fungsi dan hal ehwal harian SKM keseluruhannya, serta bertindak sebagai pelaksana ke atas dasar-dasar yang ditetapkan oleh lembaga pengarah, di samping menjadi sebahagian daripada anggota lembaga pengarah. Di samping pembahagian kuasa antara pengurusi dan ketua pegawai eksekutif, komposisi lembaga pengarah SKM juga ditambah baik seperti berikut. Seorang pengurusi yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Menteri. B. Ketua Setiausaha atau Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi pembangunan koperasi sebagaimana yang dinamakan oleh Menteri. C. Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau seorang timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau mana-mana wakil Kementerian Keuangan. D. Seorang Ketua Setiausaha atau seorang timbalan Ketua Setiausaha suatu kementerian sebagaimana yang dilantik oleh Menteri. Gabinor ataupun seorang timbalan Gabinor ataupun penolong Gabinor Bank Negara Malaysia sebagaimana yang dinamakan oleh Gabinor. Seorang ketua pegawai eksekutif yang dilantik oleh Menteri di bawah Seksyen 11A dan G. 6 orang yang dilantik oleh Menteri, sekurang-kurangnya 2 daripadanya hendaklah orang yang berkedudukan dan berpengalaman dalam pergerakan koperasi. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan yang dihormati, pindahan yang saya cadangkan ini melibatkan beberapa pasal, antaranya Pasal 2 bertujuan untuk memindah Seksyen 2 Akta 665 untuk memasukkan takrif baharu, antaranya perkataan pengurusi, ketua pegawai eksekutif dan timbalan ketua pegawai eksekutif ke dalam Akta 665. B. Pasal 4 bertujuan untuk memindah Seksyen 11 Akta 665 yang memperkemaskini struktur lembaga pengarah SKM. C. Pasal 5 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 11A, 11B, 11C dan 11D ke dalam Akta 665 yang memperjelaskan komposisi, kuasa dan tugas Ketua Pegawai Eksekutif dan timbalan Ketua Pegawai Eksekutif. D. Pasal 6 dan 7 bertujuan untuk memindah seksyen 13 dan 14 Akta 665 berbangkit daripada penyusunan semula Lembaga Pengarah Suruhanjaya. Dan Pasal 9 bertujuan untuk memindah subseksyen 19 -1, dan -7 Akta 665 untuk memperuntukkan bahawa sekiranya pengurusi tidak boleh memanggil, mempengurusikan atau mengawal seliah perjalanan mesyuarat Lembaga Pengarah Suruhanjaya, pengurusi boleh melantik mana-mana pengarah Lembaga Pengarah Suruhanjaya untuk bertindak bagi pihaknya. Pindahan-pindahan yang lain tidak saya nyatakan secara khusus di sini kerana ianya merupakan pindahan kecil bersifat editorial atau berbangkit ataupun consequential in nature dengan izin. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang dihormati, demikianlah rang undang-undang yang dikemukakan ini. Saya yakin pindahan rang undang-undang ini yang menumpukan kepada pembahagian kuasa di antara pengurusi dan ketua pegawai eksekutif dapat memperkukuhkan lagi tadbir urus SKM dalam memperkasahkan dan menggalakkan pembangunan gerakan koperasi di negara ini untuk meningkatkan sosioekonomi rakyat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang. Baik, terima kasih. Ada siapa yang menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalah di depan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 dibaca kali yang kedua sekarang
dan terbuka untuk dibahas. Saya menerima nama yang panjang, jadi saya nak bacakan nama-nama supaya Yang Berhormat bersedia untuk berbahas dan saya beri 10 minit untuk setiap ahli yang berhormat. Kita akan mula dengan tuaran, selepas itu diikuti dengan Bagan Serai, Pasir Gudang, Kubang Pasu, Jelebu, Kuantan, Temerloh, Padang Terap, Jerlun, Pasir Salak, Tumpat, Maran, Sungai Besar dan Arau. Untuk itu saya jemput Wabi Tuaran. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Tuaran untuk turut serta membahaskan draft Undang-Undang Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023. Sebelum itu, Wabi Tuaran juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pengundian arahan Tan Sri pada Yang di-Pertua. Seperti mana dijelaskan Yang Berhormat Menteri semasa pembentangan draft Undang-Undang sebentar tadi, bahwa pindaan yang diperlukan bertujuan mempertingkatkan lagi urus tadbir Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, khususnya untuk mempertingkatkan sumbangan sektor koperasi, membangunkan sosial ekonomi negara, termasuk membantu menuktahkan kemiskinan, menjana peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan setelah melihat berbagai pindaan yang telah dicadangkan, sebenarnya bukan banyak sangat, setekat untuk memperkemaskan lagi urus tadbir SKM, dan sudah tentulah Tuaran menyokong undang-undang pindaan ini serta apa juga langkah-langkah untuk membangunkan sektor koperasi negara kita. Dalam kesempatan ini, Tuaran ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah sebenarnya cabaran utama yang dihadapi oleh pihak kerajaan, khususnya SKM, untuk memacu sektor koperasi untuk membangun ekonomi negara? Berapakah jumlah koperasi yang berdaftar di seluruh negara, mengikut negeri dan wilayah, dan daripada jumlah tersebut, berapakah bilangan koperasi yang betul-betul berjaya? Dan untuk 10 koperasi yang paling berjaya, berapakah revenue setiap koperasi tersebut? Dan bolehkah Yang Berhormat Menteri menyertakan Dewan Yang Mulia ini nama-nama syarikat yang koperasi yang berjaya tersebut? Berapakah sebenarnya sumbangan sektor koperasi kepada GDP negara setelah bermulanya pembangunan sektor koperasi di negara ini? Tuan juga ingin bertanya apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk menerapkan amalan 7 prinsip koperasi atau apa yang dipanggil sebagai Rochdale Principle. Prinsip-prinsip koperasi ini sangat-sangat penting dipahami kerana kita dapati bahawa ada koperasi yang pada mulanya ditebuhkan sebagai koperasi tapi akhirnya dia menjadi kooperasi. Termasuklah koperasi-koperasi yang ditubuh oleh kerajaan sendiri. Beberapa koperasi di Sabah sebagai contoh, dulu koperasi nelayan, tapi akhirnya tidak jadi koperasi nelayan, sekarang jadi konelayan. Pertamanya koperasi, sekarang jadi koperasi. Sebab pada mulanya dia ditubuhkan untuk tujuan tertentu, tapi prinsip-prinsip koperasi itu tidak dipatuhi, tidak diikuti. 7 prinsip-prinsip koperasi sangat-sangat penting, yaitu dia mempunyai nilai-nilai yang sama, ada nilai-nilai tertentu. Contohnya dari segi demokrasi, dari segi amalannya, dia berlainan dengan syarikat-syarikat biasa, yaitu undi berasaskan kepada saham. Tetapi koperasi ini berasaskan kepada keahlian. Satu ahli, satu undi, walaupun dia banyak saham. Seterusnya, Tuan juga bertanya berapakah bajet yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk tujuan pendidikan, bimbingan, dan latihan kepada ahli lembaga koperasi serta anggota-anggota koperasi. Ini juga menjadi satu perkara yang sangat penting sebab tanpa bimbingan, tanpa pendidikan, tanpa latihan dan sebagainya, hal-hal yang saya nyatakan tadi
juga tidak akan nanti kesampaian. Seterusnya ialah dari segi penanda arasan ataupun benchmarking koperasi-koperasi yang ada di negara ini. Tuan ingin bertanya, adakah pihak kerajaan membuat penanda arasan terhadap bagaimana koperasi-koperasi di negara ini diurus tabir dan juga dipantau oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, adakah pihak kerajaan ingin mengambil pencapaian Mondragon Corporation daripada negara Spanyol sebagai salah satu benchmark dalam pelaksanaan berkoperasi ini? Mondragon Corporation, satu koperasi yang ditubuhkan pada 14 April 1956 di negara yaitu 67 tahun yang lalu di wilayah Basque, Spanyol, adalah dikatakan koperasi di antara koperasi yang paling berjaya dan berdaya maju di dunia. Koperasi ini memberi pekerjaan kepada 81.000 peluang pekerjaan, yaitu penjana pekerjaan terbesar di negara Spanyol, dengan revenue sebanyak 12,2 bilion US dollar pada tahun 2022. Kalau kita lihat revenue sebuah koperasi ini saja, dia melebihi setengah daripada GDP negeri Sabah. Negeri Sabah, dia punya GDP baru 22 bilion US dollar pada tahun 2021. Perkiraan nominal. Dan koperasi ini juga, Mondragon Corporation, berada pada tangga ke-11 dalam senarai Fortune List of Enterprises that are changing the world. Dan dikatakan the world's largest group of work-owned cooperative. Ini adalah satu benchmark bagi para pikiran saya sebab di seluruh wilayah Basque ini, sebagian besar, hampir ke semua kegiatan perekonomian, sosioekonomi di wilayah tersebut dijalankan secara koperasi dan dimiliki sepenuhnya oleh pekerja-pekerja. Sehingga akan pada suatu ketika dahulu, pihak kerajaan Spanyol tidak mau memberi EPF kepada pekerja-pekerja di sana sebab mereka adalah juga pemilik kepada perniagaan mereka sendiri atau koperasi. Dan akhirnya pindahan telah dibuat pada undang-undang di Spanyol membolehkan pekerja-pekerja di koperasi ini, yaitu walaupun mereka adalah pemilik koperasi, pemilik perniagaan, tetapi mereka juga pekerja, jadi mereka juga diberi EPF dan sebagainya. Pada aturan ini adalah satu penanda aras, satu benchmark yang dan kalau yang hormat Menteri melihat di sana dan melihat Mondragon Corporation ini, bawalah kita orang bersama. Kita mau lihat juga sebab kita pun belum pernah pergi sana. Dan sangat menarik. Satu lagi syarikat, dia bukan koperasi, tetapi dia dimiliki sepenuhnya oleh semua pekerja, semua pegawai-pegawainya, yaitu Huawei. Huawei ini bukan sebuah koperasi, tetapi setiap pegawai, setiap employee di Huawei itu adalah pemegang saham. Dan tidak ada seorang pun dalam Huawei itu memiliki melebihi 2% daripada saham dalam Huawei. Dan hari ini kita lihat Huawei ini jauh lebih besar daripada Mondragon ini juga. Dengan lain perkataan, kalau kita lihat atau bagaimana kita mau menangani pelbagai cabaran ekonomi di negara kita, termasuklah hal-hal yang melibatkan pekerja asing. Banyak yang dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini tentang cabaran-cabaran kita untuk pekerja asing. Maka kalau kita lihat, kalau syarikat-syarikat dijalankan seperti Mondragon Corporation ini, seperti Huawei ini, dia akan dijalankan oleh employee dia sendiri. Dan barangkali ini sesuatu potensi bagi syarikat-syarikat ataupun peranan Suruhanjaya Koperasi untuk memacu ekonomi kita di mana dia boleh menjana ekonomi kita secara luar biasa. Seperti juga Huawei. Sehingga kan kerajaan Amerika pun begitu takut apabila Huawei beralih ke Amerika sebab Huawei begitu hebat. Ya, begitu hebat sebab
pekerja-pekerjanya adalah pemilik kepada syarikat Huawei. Semua ada saham. Dan tidak ada pegawai-pegawai termasuk CEO-nya yang berduduk di situ sampai bila-bila. Malah setiap 3 tahun dia berganti. Pengurusi dia pun rotating chairmanship dan sebagainya. Dan ini satu potensi yang sangat besar. Dan saya berani bercakap ini sebab saya sendiri pun telah melawat ke Huawei di Dongguan di China dan kita sangat kagum di mana employee-nya memiliki. Ya. Jadi barangkali ini satu pendaras yang pihak kementerian boleh melihat. Akhir sekali Tuan ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bilakah pejabat SKM yang sudah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk dibina di Tuaran akan bermula. Ya. Dan seringan dengan itu, apakah aktiviti utama untuk program-program penting yang akan dilaksanakan oleh pejabat ini dan apakah impak kewujudan pejabat SKM di Tuaran terhadap pertumbuhan sektor koperasi di wilayah Sabah, khususnya di kawasan Parlimen Tuaran. Tan Sri, saya mohon menjual 2 buah pantun pada Yang Berhormat Menteri. Membina rumah di tengah payah, umpama burung di dalam sangkar. Kalau ingin makmur bersama, bangunlah koperasi dengan benar. Yang miskin, hatinya budiman. Yang kaya berkongsi harta. Koperasi noktakan kemiskinan. Semoga rakyat makmur sejahtera. Sekian Tuan mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Bagan Seraya ada di sini? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Selamat petang. Terima kasih kepada Tan Sri dan ucapan tahniah di atas anugerah Terima Tan kasih Sri. Bagan Seraya. Tujuan pindaan ini untuk mengasingkan pembahagian kuasa jawatan pengurusi eksekutif SKM, dijadikan pengurusi lembaga SKM serta wujud jawatan ketua pegawai eksekutif SKM. Begitu juga ditiadakan jawatan timbalan eksekutif diganti 2 jawatan. Timbalan ketua pegawai eksekutif SKM. Langkah ini baik bagi mengelakkan pengurusi eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia berkuasa membuat keputusan dalam lembaga pengarah SKM serta berkuasa dalam mesyuarat pengurusan tertinggi SKM. Namun kita perlu memahami pindaan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia naklah memperkasakan pembangunan koperasi dan kawal seliaan serta penguatkuasaan yang adil. Sekali dibaca pindaan ini, kita tidak nampak ada perkara tersembunyi yang melemahkan pergerakan koperasi atau tidak iktiraf kepentingan pergerakan koperasi. Koperasi ditubuhkan oleh anggota yang terdiri daripada kalangan profesional dan juga bukan profesional. Fokus koperasi adalah membangunkan ekonomi anggota dari segenap lapisan masyarakat yang terdiri daripada individu dan keluarga mereka. Tidak seperti syarikat yang lebih mengutamakan keuntungan kepada syarikat itu sendiri. Koperasi mementingkan keuntungan untuk diagihkan kepada anggotanya dan pada masa yang sama membantu komuniti. Pada tahun 2021, sebanyak 14,834 koperasi telah didaftarkan di seluruh negara dengan jumlah pendapatan melalui sektor ini sebanyak 9.9 bilion. Jumlah ini walaupun sangat rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya, ia sudah dijangka memandangkan semua sektor terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Justru, bagi mengupayakan sektor koperasi untuk terus kekal berdaya saing, Pelan Transformasi Koperasi Malaysia Transcom 2021-2025 diwujudkan selari dengan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 dalam mencapai sasaran pendapatan sekitar 60 bilion menjelang tahun 2025. Sehingga kini, apakah status Transcom dalam meningkatkan pendapatan koperasi? Sejauh manakah ia mampu diteruskan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, terutama pada waktu ekonomi yang tidak menentu seperti yang berlaku pada hari ini? Seperti mana yang semua sedia maklum,
hampir 80% ahli koperasi terdiri daripada golongan B40, di mana mereka menjadikan koperasi ini sebagai salah satu medium untuk meningkatkan pendapatan mereka. Situasi pada ketika ini dilihat lebih kurang sama dengan apa yang berlaku ketika pandemik COVID-19 dengan keterbatasan keuangan disebabkan oleh kos sara hidup yang melambung tinggi. Dalam membantu golongan ini, adakah sesuai untuk diberikan rebit cukai secara bersasar kepada koperasi-koperasi tertentu yang layak mendapatkannya? Hal ini supaya koperasi tersebut mampu untuk meneruskan aktiviti mereka dan memberikan manfaat kepada ahli dan staf koperasi, seterusnya memberikan sumbangan kepada penjanaan ekonomi negara. Seterusnya adalah berkenaan kebajikan staf koperasi, terutama melibatkan koperasi berskala besar, bukan koperasi kecil, besar. Saya ingin mencadangkan supaya diwujudkan allowance tambahan yang bersesuaian kepada mereka seperti allowance perumahan, allowance sara hidup dan sebagainya sesuai dengan kerja buat mereka yang banyak. Perkara ini perlu diberi perhatian sewajarnya kerana segala pergerakan koperasi ini sangat bergantung kepada komitmen dan kesungguhan yang diberikan oleh para staf. Oleh kerana itu saya ingin mendapatkan kepastian sejauh manakah ahli lembaga telah diasingkan dengan pihak pengurusan koperasi bagi menjamin sikap yang telus, accountability dan berintegriti dalam sektor korporat. Tan Sri Yang Dipertua, saya mengharapkan juga apabila ada perkara 3G dicadangkan, 4 orang yang dilantik oleh menteri, sekurang-kurangnya ada 2 orang daripada wakil pergerakan koperasi. Pindaan baru ini saya mencadangkan 2 orang. Salah seorangnya ialah mesti meletakkan seorang ketua pengarah Institut Koperasi Malaysia IKMA atau timbalan ketua pengarah IKMA. Orang yang kedua, seorang presiden angkasa atau timbalan presiden angkasa atau mana-mana wakil lembaga angkasa. Justifikasinya, IKMA adalah agensi kerajaan yang terlibat secara langsung latihan gerakan koperasi. Angkasa pula adalah diiktiraf oleh Warta Kerajaan Akta Koperasi 1993 bertarikh 23 hari bulan 5 1996 sebagai badan yang mewakili pergerakan koperasi Malaysia dan antarabangsa. Saya mengharapkan mereka ini diletakkan secara legal lah, bukan atas kerana pilihan menteri semata-mata. Kerana mereka ini adalah orang yang player di dalam bidang koperasi. Kerana mereka lebih memahami tentang hakikat perjalanan ataupun nature koperasi itu sendiri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagan Serai. Sekarang saya jemput Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi peluang untuk saya turut membahaskan RUU Akta Suruhanjaya Koperasi ini. Saya ingin melihat bahawa peranan koperasi ini sangat penting untuk melengkapkan sektor awam kerajaan dalam hal ekonomi, sektor swasta dan lagi satu ni koperasi. Jadi dengan menggantikan subsection 1 seperti yang disebut di sini,
Ini sangat penting. Hanya soalan saya ialah yang nak disusun inilah Suruhanjaya. Kalau kita lihat menggantikan subsection 3 dengan perkara yang dihuraikan dalam RUU ini, disebut di sini lembaga hendaklah terdiri daripada pengarah yang berikut. A. Seorang pengurusi yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat menteri. Tetapi itu baguslah. Tapi jawatan-jawatan yang lain ada daripada kementerian, daripada kerajaan, ya. Mengapa tidak Suruhanjaya Koperasi ini diberi peluang supaya bergerak bebas, Suruhanjaya yang bebas, iaitu kalau kita tengok di sini lantikan yang disebut ini banyak terletak di bawah kuasa menteri. Jadi Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini hanya bersifat sebagai satu daripada macam jabatan di bawah kementerian. Kalau kita lihat SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, maknanya dia satu badan yang bebas, dan kita lihat macam SPRM. Jadi kalau Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini betul-betul nak bergerak dengan cekap, mana kita mesti beri ruang supaya ahli-ahli lembaga ini kalau boleh kesemuanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, dan Perdana Menteri bolehlah mendapatkan pandangan daripada menteri yang berkenaan, yang berhormat menteri, ya. Jadi barulah Suruhanjaya ini dapat berfungsi sebaiknya. Namanya pun Suruhanjaya. YB Pasir Gudang, nak tanya soalan sikit. Adakah YB Pasir Gudang mencadangkan supaya Suruhanjaya ini terdiri daripada mereka yang dilantik khusus ke dalam Suruhanjaya tersebut, seperti mana yang kita lihat dalam Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, di mana ada Suruhanjaya yang dilantik khusus sebagai pesuruhjaya bagi Suruhanjaya tersebut. Terima kasih YB Bangi. Saya menghargai pandangan contoh yang dikemukakan oleh YB Bangi itu, iaitu stature atau status Suhakam itu dihormati dan dia bebas berfungsi, dan setiap tahun membentangkan laporan hak asasi manusia, laporan Suhakam di Parlimen. Dan kita mahu Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini juga mempunyai taraf dan status seperti itu. Jadi kita lihat, Yang Bapak Menteri, kalau Suruhanjaya Koperasi ini diperkasakan, artinya dia akan menyumbang kepada kemajuan pergerakan koperasi di Malaysia. Sekarang ini kita lihat gerakan koperasi di Malaysia ini ada, bukan tak ada. Bank Rakyat Malaysia, Bank Rakyat. Tapi Bank Rakyat itu juga di bawah, terlalu rapat di bawah kementerian. Nama Bank Kerjasama Rakyat, tapi tak benar-benar
atas platform koperasi yang bebas, kan? Jadi kita mahu Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini bebas, independen, dan ramai orang yang layak untuk duduk dalam lembaga ini. Misalnya, Allahyarham Profesor Engkau Aziz membentuk angkasa. Dah puluhan tahun pengalaman ini, pemimpin-pemimpin angkasa boleh dipilih, dilantik menjadi lembaga itu. Dalam pindaan ini memang ada disebut, iaitu 6 orang yang dilantik oleh menteri, sekurang-kurangnya 2 daripadanya hendaklah orang yang berkedudukan dan berpengalaman dalam pergerakan koperasi. Ini penting itu. Orang-orang yang berpengalaman dalam koperasi itu diangkat menjadi ahli lembaga. Dan saya tengok umpamanya lantikan ketua setiausaha atau seorang timbalan ketua setiausaha kementerian duduk dalam lembaga, ketua setiausaha perbendaraan atau seorang timbalan ketua daripada perbendaraan duduk dalam lembaga. Satu lagi, ketua setiausaha atau timbalan setiausaha kementerian dilantik oleh menteri duduk dalam lembaga. Gabnor atau timbalan gabnor dilantik dalam lembaga. Artinya Suruhanjaya ini macam badan kerajaan dah. Kalau pegawai-pegawai kerajaan duduk dalam Suruhanjaya, dia terikat dengan general order, terikat dengan macam-macam halangan etika. Jadi kita tak perlu bimbang, negara kita ni ada undang-undang. Maknanya individu yang berpengalaman, yang mempunyai integriti, kita lantiklah. Maknanya umpamanya macam hakim, ketua hakim negara, hakim-hakim mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan ada panel yang. Jadi kalaulah hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan itu dilantik oleh ketua hakim negara sama dia, keadaannya tak eloklah. Tapi kalau sekarang Yang di-Pertuan Agong dilantik oleh Perdana Menteri melalui panel itu, wibawa dia itu. Itu dalam bidang kehakiman. Jadi kalau nak tengok negara kita ini bebas ataupun tidaklah dicengkam oleh kartel, monopoli, puak-puak golongan kapitalis yang menindas rakyat, tapi kita hendak supaya sektor kerajaan, GLC, GLIC terlibat, dan kita mahu antara dua itu muncul gerakan koperasi rakyat di kalangan rakyat. Ini satu aspek yang sangat penting. Jadi kita perkasakan Suruhanjaya pada Koperasi Malaysia. Saya tahu ini dirangka oleh Aegis Chambers, Kamar Peguam Negara. Mereka buat undang-undang aja. Dia merangka. Tapi kita ahli parlimen di sini kita tahu kehendak negara yang sepatutnya. Jadi saya bercakap ini kerana adalah sedikit sebanyak pengalaman bergerak di perangkat bawah-bawah ni dalam gerakan koperasi. Sekian, Datuk Speaker. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebelum saya meneruskan, terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Sebelum saya meneruskan kepada pembahas seterusnya, marilah kita mengalukan kehadiran ke dalam Dewan kita
lawatan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Dewan Undangan Negeri Negeri Pahang dari Perikatan Nasional ke Parlimen. Selamat datang. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Kubang Pasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sungguh pun Tan Sri Di-Pertua tak ada. Saya ucap tahniah kat dia. Tinggi tahniah di atas pengundian darjah kebesaran PSM Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Tuan Yang di-Pertua, saya lama juga terlibat dalam gerakan koperasi ini. Saya pernah menjadi pengurusi Majlis Perundingan Koperasi Negeri Kedah 10 tahun. Saya pernah juga menduduki Ahli Majlis Koperasi Kebangsaan selama 10 tahun. Dan saya juga pernah menjadi ahli koperasi. Jadi adalah sedikit sebanyak perkara yang boleh saya kongsikan bersama dalam Dewan yang mulia ini. Saya dulu pernah jadi exco. Bukan pernah jadi exco, masih exco. Exco yang bertanggungjawab terhadap koperasi Kabinet KK di samping industri dan pelaburan. Tuan Yang di-Pertua, gerakan koperasi di Malaysia sudah lama. Bermula sejak 1922. Mungkin ramai orang tak sedar. Sudah 101 tahun Yang Berhormat Menteri. Dan banyak kemajuan telah dicapai. Kita juga sudah pun melancarkan dasar koperasi negara. Sasaran 2030, kita berharap untuk mencapai pendapatan koperasi seluruh negara 70 bilion. Banyak. Mungkin dia boleh menyumbangkan 1-2% kepada GDP negara. Dan saya lihat dalam statistik perangkaan, jumlah pendapatan kalau diambil semua koperasi dalam negara ini ialah 45.5 bilion ringgit sekarang ini. Dan tetapi yang agak menggusarkan Yang Berhormat Menteri ialah 75% daripada jumlah pendapatan koperasi 10 negara, seluruh negara ini datangnya daripada koperasi yang besar-besar. Bank Rakyat juga masuk dalam pendapatan koperasi. Lembaga koperasi, lembaga tabung angkatan tentera, koperasi Felda, semua ini menyumbang 75%. Artinya, koperasi yang kecil-kecil yang terdapat di negeri-negeri ini, dia hanya menyumbang hanya 25% saja. Ini satu perkara yang serius yang perlu kita lakukan sesuatu supaya gerakan koperasi ini dapat dirasai faedahnya kepada seluruh masyarakat diperluaskan. Ini perkara yang amat penting. Dan saya lihat ada beberapa perkara yang boleh kita tambah baik bagi memperkasakan lagi gerakan koperasi negara kita. Umpamanya, ahli-ahli lembaga pengarah koperasi di peringkat-peringkat di luar bandar dan sebagainya dan juga seluruh negara ni. Ramai ahli lembaga pengarah ni termasuk pengurusi koperasi ni orang lama. Bukan orang tua, orang lama. Jadi mereka pergi mesyuarat, mereka pergi dengar bertelena apa ada. Saya duduk pergi juga tengok mereka mesyuarat. Telena. Jadi kita kena lakukan sesuatu supaya kita masukkan lebih ramai anak-anak muda. Mungkin yang ada kota ahli lembaga pengarah ni. Anak muda kurang-kurangnya 30% yang umurnya bawah 40 tahun umpamanya. Yang ini saya rasa perlu kita lihat Yang Berhormat Menteri. Perkara ini telah dibangkitkan dahulu. Saya tak tahu sama ada ia telah pun dilaksanakan. Seterusnya yang Tuan Yang di-Pertua, kita banyak bagi bantuan kepada koperasi ini, Tuan Yang di-Pertua. Tubuh yang koperasi dapat dah bantuan daripada SKM, daripada kerajaan lah. Tapi lama-lama kita tengok duit pun hilang itu ya. Dia menega yang tak viable dan akhirnya modal habis dan
tak ada apa yang berlaku. Dan Yang Berhormat Menteri lagi lebih maklum pada saya, sebenarnya daripada jumlah kita ada 15,000 lebih koperasi seluruh negara, 15,315, this official figures, bagi tahun 2022. Yang aktif hanya lebih kurang 60% saja. Yang 40% lagi tak tahu. Siup segan mati tak mau. Tak tidur, saya jaga. Dan jumlah itu adalah lebih kurang 9,000. Ini sesuatu yang perlu kita lihat. Saya bagi contoh angka-angka statistik beberapa negeri. Johor ada jumlah koperasi dia 1462. Kerana 60% you bahagilah. Tak banyak ya. Dan pendapatan ialah hanya 715 juta. Kedah, bilangan koperasi 971. Pendapatannya campur semua sekali 755 juta. Dan daripada 755 juta ini, saya ingat 30 hingga 40% datangnya daripada koperasi guru-guru di Kedah. Yang lain tu tak tahu berapa duit dapat dapat. Kelantan tinggi koperasi dah, jadi pendapatan 2 bilion ringgit. Ini kita kena belajar apa negeri Kelantan buat mengenai koperasi. Sampai pendapatan dia 2 bilion, cukup tinggi ya. Dan Selangor 2.3 bilion. 2.3 bilion bagi Selangor kecil lah. Sebab Selangor ni negeri yang kaya dan ramai penduduk 5-6 juta orang. Jadi lagi satu, Tuan Yang Dipertua, kita ada Institut Koperasi Malaysia yang duduk di Petaling Jaya. Yang ini saya ingat kita dulu college, maktab, tukar jadi institut. Saya rasa kita perlu perkasakan institut ini supaya dia lebih berkesan, Yang Berhormat Menteri, untuk melaksanakan transformasi koperasi negara kita ini dengan secepat mungkin. Negara-negara yang, saya bagi contoh, negara-negara yang begitu berjaya dalam koperasi ini, contohnya Sweden. Dia sumbangan koperasi kepada ekonomi Sweden lebih daripada 5%. Bayangkan Sweden sebuah negara yang amat besar. Dan di Sweden saya sendiri tengok dia punya mini market seluruh negara. Merata-merata kita pergi mini market tu koperasi. Dan lagi satu di negara Skandinavia, bukan hanya Sweden, negara lain sama, Denmark dan sebagainya. Tapi yang dekat dengan kita, yang berjaya dalam koperasi yang mungkin kita boleh pergi belajar, kalau menteri nak melawat, nak bawa kita pun tak apa, ialah Singapura. Banyak kedai-kedai dia mini market dimiliki oleh koperasi. Kenapa kita tidak dapat laksanakan semua ini? Saya kadang-kadang heran tanya pada diri sendiri. Pasal apa kita tak boleh buat dan berjaya macam orang lain, sedangkan kita ada sumber manusia, orang-orang yang profesional, yang berkelayakan, yang berpendidikan, boleh membangunkan koperasi supaya koperasi di Malaysia, gerakan koperasi di Malaysia ini setanding negeri-negeri dengan negara-negara yang berjaya seperti Sweden, bagaimana Sweden dan juga Singapura. Dan saya tak berhasrat untuk bercakap lebih panjang. Itu saja. Minta celah. Minta celah Petaling Jaya. Silakan. Ya. Menarik Petaling Jaya, okey. Saya mendengar tadi katakan ada dua model yang berjaya, satu di Sweden, Tuan Yang Dipertua, dan satu lagi di Singapura. Jadi amat ganja bila Perikatan Nasional minta kita belajar dari Singapura. Jadi nak sahkan sama ada. Saya tak kata belajar dari Singapura. Saya bagi contoh saja. Dia banyak lagi negeri yang kita boleh belajar, ya, yang sesuai dengan kita. Saya tak mau cakap politik, saya cakap facts. Apa yang perlu kita buat, kita buat. Politik put aside. Kita nak bangunkan negara, nak majukan negara kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Waalaikumsalam Yang Berhormat Kubang Pasu. Berikutannya mengganti tempat Yang Berhormat Haji Lebu, dipersilakan Yang Berhormat Sri Aman. Terima kasih Yang Bertua kerana memberi saya ruang untuk turut serta membahaskan RUU bagi membincangkan akta untuk meminda Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007. Perbahasan saya agak ringkas. Saya melihat matlamat pindaan akta ini lebih menjurus kepada 3 perkara. Yang pertama bertujuan untuk melibatkan pembahagian kuasa lembaga pengarah Suruhanjaya dan menyusun semula perjawatan
dalam Suruhanjaya. Keduanya juga ingin mewujudkan jawatan baru, dan ketiganya dari segi implikasi kewangan yang agak dikira agak boleh mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Jadi saya ingin terus bertanya kepada pihak kementerian, berapakah ataupun apakah faedah dari pindaan akta ini dari segi kewangan? How much are we saving, dengan izin, melalui kaedah tukar ganti yang saya lihat is more or less like tukar ganti dari segi jawatan. Saya mohon penjelasan dari pihak kementerian. Seterusnya, saya juga difahamkan terdapat kurang lebih 15,000 buah koperasi yang berdaftar di negara ini. Adakah semua koperasi ini, 15 buah koperasi ini benar-benar ataupun betul-betul berfungsi? Apakah mekanisme pihak kementerian bagi menentukan semua koperasi ini betul-betul berfungsi? Seterusnya, saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah program-program yang disediakan oleh SKM bagi menyokong aktiviti perniagaan koperasi tersebut agar lebih fokus dalam pembentukan persekitaran perniagaan yang mampan dan lestari. Okay. Seterusnya, saya juga ingin menyentuh sedikit kenaan dengan ahli lembaga SKM. Apakah mekanisme atau cara ataupun reference yang digunakan bagi melantik ahli-ahli lembaga pengarah bagi mengelakkan dari segi diskriminasi gender, etnik dan sebagainya? Saya mohon kepada pihak kementerian, jika boleh gunakanlah kaedah ataupun proses menggunakan merit. Keduanya, seseorang yang dilantik pada pendapat saya seharusnya sectarian of politik. Maknanya dia mungkin boleh seorang ahli politik sebagai ahli lembaga pengarah, tapi dari segi pemikiran dia seharusnya sectarian dari politik agar menjalankan tanggungjawabnya dengan lebih meluas, dengan lebih adil, across the board kind of approach, dengan izin. Walaupun setengah lantikan itu adalah atas nasihat menteri dan sebagainya. Yang penting seseorang itu mestilah berintegriti, profesional, fair dan kompeten, dan tidak berbelah bagi dalam mengendalikan tanggungjawabnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Aman. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Kuantan. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang di-Pertua. Sebelum saya memulakan, dah tak ada dah ya. Terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 pindaan 2023. Sehingga 10 Mei 2023 terdapat sekitar 15,315 koperasi yang berdaftar di Malaysia dengan perolehan mencecah 45.5 bilion. Tinggi ya. Sehingga 31 Disember pula jumlah keanggotaan koperasi yang direkodkan oleh SKM melebihi 7.3 juta seperti yang dilaporkan oleh agensi berita. Daripada data tersebut, ia menunjukkan bahawa koperasi merupakan platform yang penting dan signifikan dalam masyarakat kita dan perlu diuruskan dengan baik dan sistematik. Saya secara umum melihat pindaan pada Akta
665 Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia bertujuan untuk memperkemaskan dan menambah baik penyelarasan berkaitan urus tadbir Suruhanjaya Koperasi ke arah yang lebih baik dan teratur. Datuk Yang di-Pertua, pindaan Seksyen 11, Subseksyen 3 yang mengubah kedudukan pengurusi lembaga dan ketua pegawai eksekutif dilihat sebagai langkah bagi pengasingan fungsi ahli lembaga dan eksekutif. Pengasingan ini dijelaskan lebih lanjut pada seksyen baharu iaitu 11A, 11B, 11C dan 11D yang menyatakan secara terperinci kedudukan dan peranan ketua pegawai eksekutif yang pentadbiran serta mengawal selia pekerja Suruhanjaya. Dalam seksyen 11A, subseksyen 2 dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif hendaklah menempuhkan sepenuh masa profesional mereka kepada perkhidmatan Suruhanjaya dan semasa memegang jawatan itu tidak boleh memegang apa-apa jawatan atau pekerjaan lain sama ada dengan saraan atau tidak. Penegasan ini sangat tepat dan penting bagi memastikan urus tadbir Suruhanjaya dapat dijalankan dengan fokus dalam membangunkan usahawan dan koperasi. Kita tidak mahu mereka yang menjawab posisi ketua pegawai eksekutif ini disibukkan dengan tugasan lain yang tidak berkaitan dengan urusan pentadbiran Suruhanjaya Koperasi ataupun terlibat dalam organisasi atau entiti lain yang menyebabkan pengabaian dalam urus tadbir Suruhanjaya Koperasi. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh Seksyen 11A, Subseksyen 1, iaitu menteri hendaklah melantik seorang ketua pegawai eksekutif dan tidak lebih dari 3 orang timbalan ketua pegawai eksekutif bagi membantu ketua pegawai eksekutif atas apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang diperuntukkan dalam surat pelantikan mereka masing-masing. Lantikan ketua pegawai eksekutif oleh Yang Berhormat Menteri mungkin dilihat suatu yang boleh diterima. Tetapi lantikan tidak lebih 3 orang timbalan ketua eksekutif oleh Yang Berhormat Menteri dilihat seperti campur tangan yang berlebihan. Sepertinya koperasi ini dilihat di bawah pentadbiran secara direct oleh Yang Berhormat Menteri. Ya. Seterusnya saya ingin menyentuh Seksyen 15 berkaitan kehilangan kelayakan dan penamatan pengarah. Pindaan Seksyen 15 Subseksyen 2 iaitu Menteri boleh pada bila-bila masa membatalkan pelantikan mana-mana pengarah tanpa memberi apa-apa sebab. Sedangkan subseksyen 2 pada masa kini menyatakan penamatan pengarah atas beberapa faktor sama ada disabitkan kesalahan jenayah, bankrupsi atau tidak berupaya menjalankan tugas. Persoalannya, adakah wajar untuk menamatkan tugasan pengarah tanpa menyatakan sebab pemberhentian? Seperti pada pindaan Seksyen 15 subseksyen 2 ini, kita bercakap berkenaan meningkatkan kualiti urus tadbir yang baik. Tetapi pindaan subseksyen ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada menteri. Saya bimbang klausa ini dilihat suatu kelompongan yang akan menyebabkan salah guna kuasa kedudukan menteri untuk kita melantik pengarah ataupun eksekutif, CEO, ketua pegawai eksekutif semestinya bersebab. Contohnya layak dari segi kelayakan akademik ataupun pengalaman. Tetapi kenapa masa penamatan boleh dibuat tanpa sebab? Seterusnya Datuk Yang di-Pertua, Dasar Keusahawanan Negara 2030 yang dilancarkan pada tahun 2019 menggariskan 5 objektif utama dan 6 teras strategik. Saya ingin menyentuh teras strategik yang kedua iaitu mengoptimumkan sistem kawal selia dan capaian kepada sistem keuangan. Di bawah teras strategi ini, antara mereka yang diberi tumpuan ialah menggalakkan urus tadbir yang baik dengan menambah baik prosedur berasaskan ICT dalam proses pendaftaran, pelaporan dan pemantauan perniagaan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah inisiatif ini telah dilaksanakan dan berapa peratus koperasi yang menghantar laporan perniagaan mereka secara atas talian? Apakah tindakan kementerian bagi menggalakkan semua pertubuhan koperasi bagi menggunakan perkhidmatan atas talian? Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengambil ruang yang perlu diperbaiki berkaitan dengan tribunal koperasi. Walaupun tribunal ini termasuk dalam Akta Koperasi, namun ia turut terkait dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Terdapat kes yang dibawa ke tribunal koperasi mengambil masa yang sangat lama untuk diselesaikan. Memetik laporan portal
nama di mana ahli-ahli koperasi, pegawai di BKL menuntut bayaran balik hampir 7 juta, pencarum yang membuat tuntutan mendakwa kes berkenaan berlarutan lebih dari 2 tahun. Ya. Saya mendapat maklumat proses tuntutan di Tribunal Koperasi tidak sistematik dan tiada standard operasi prosedur yang jelas. Jenis borang contohnya, format dokumen yang digunakan tidak jelas. Sebagai perbandingan, saya mengambil contoh proses di Mahkamah Sivil adalah jelas menggunakan format serta borang dokumen yang standard, tetapi di Tribunal Koperasi tiada operasi yang jelas. Saya berharap perkara ini dapat diperbaiki dan ditambah baik pada masa mendatang. Selain itu, lantikan hakim atau pengelola tribunal yang diputuskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia kadang-kala dilihat menyebabkan kecenderungan untuk konflik of interest dan kemungkinan mengganggu keputusan semasa perbicaraan tribunal. Saya ingin bertanya, bagaimana kaedah lantikan hakim tribunal koperasi dilaksanakan? Apakah kriteria yang menjamin hakim yang dilantik bersikap berkecuali bagi menjamin proses perbicaraan yang seimbang dan adil? Tuan Datuk Yang di-Pertua, dengan pindaan RUU ini, saya berharap penstrukturan dalam Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan lebih fokus untuk membacu pembangunan usahawan dan koperasi, khususnya bagi golongan Bumiputera dan ahli-ahli golongan B40 yang melibatkan petani, nelayan dan pekebun kecil dalam penubuhan koperasi masing-masing. Akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, dengan adanya pengasingan kuasa di peringkat Suruhanjaya ini, ia mungkin dapat memberi idea kepada Jemaah Menteri untuk berhasrat mengasingkan jawatan Perdana Menteri dengan Menteri Keuangan di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Dipersilakan Yang Berhormat Temeloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang di-Pertua, pada hari ini kita melihat potensi koperasi menceburi 6 sektor ekonomi negara. Seperti sektor perkhidmatan keuangan, pemborongan, peruncitan, perladangan, pembangunan hartanah dan industri pembinaan serta pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan. Bilangan koperasi pada tahun 1923 telah mencecah 14,975 yang berdaftar dengan pendapatan mencecah 22.4 bilion. Namun yang amat kita bimbangkan adalah data yang ditunjukkan pada Ogos 2022, hampir 40% ataupun 5,873 koperasi daripada 14,834 koperasi di seluruh negara dikenal pasti sebagai tidak aktif dan berstatus dormant. 40% yang dilihat tidak aktif belum lagi dikira koperasi yang hidup segan mati tak mahu. Berapa peratus pula? Temeloh menyadari mengenai pergerakan koperasi yang terlalu bermasalah di seluruh negara. Jika masalah-masalah yang wujud ini dapat diatasi dengan pindaan rang undang-undang yang dipilih ataupun yang sewajarnya seperti yang dicadangkan, sektor koperasi ini akan mampu memberi pulangan dan sumbangan yang besar dalam ekonomi negara, kerana sektor koperasi berjaya menjadi penyumbang ketiga terbesar kepada ekonomi negara selepas sektor kerajaan dan swasta. Temeloh berpandangan selain Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007, Akta 665 berkenaan pembahagian kuasa lembaga pengarah dan penyusunan semula perjawatan dalam Suruhanjaya, kita perlu juga melihat keperluan untuk meminda Akta Koperasi 502. Ia adalah merupakan antara langkah yang perlu diambil untuk menjamin koperasi yang ditubuh mampu memberi pulangan yang terbaik kepada anggota masyarakat dan negara. Bukti kegagalan antaranya berpunca daripada kelonggaran akta dalam mengikat pemegang taruh, itu stakeholder dalam koperasi. Kegagalan begini tidak patut dibiarkan
dan kementerian perlu menjalankan kajian ke arah memulihkan keadaan seterusnya, membina imej yang baik kepada koperasi. Seksyen 11 subsection 3G diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Dan kita juga mahu supaya seluruh warga koperasi di negara ini dapat tambahan keuangan dalam kehidupan melalui share-share yang mereka dalam koperasi. Ramai yang kecewa kerana koperasi yang mereka sertai tidak mampu memberi keuntungan dan membela kebajikan mereka. Akta yang melarang, saya ingin dapat kepastian. Akta yang melarang anggota membuat aduan kepada SKM perlu juga dipinda. Begitu juga larangan membuat PC dan perkara yang press conference dan perkara yang seumpamanya perlu dipinda, termasuk ALK yang sekadar wajib hadir ke kelas wajib 1, 2 dan 3 perlu dikaji dan dipinda. Saya ingin juga senaraikan beberapa punca permasalahan yang perlu kita lihat. Pertama, tiada mekanisme yang diwujudkan untuk memastikan kualiti dalam modal insan dalam pentadbiran koperasi. Ini memerlukan kajian semula kepada modul-modul pendidikan daripada Institut Koperasi Malaysia, IKMA, juga perlukan akta-akta tertentu untuk digubal. Pihak SKM perlu melihat, mengambil peranan yang tegas dalam menguatkuasakan akta yang sedia ada. Walaupun terdapat akta-akta yang perlu dipinda untuk menjamin koperasi menjadi institusi terbaik dalam pelaburan. Pihak IKMA perlu memastikan warga koperasi dapat menimba ilmu dengan sebaik mungkin dan dapat mengamalkan budaya berilmu dalam pengurusan koperasi. Pengajaran ilmu di IKMA mestilah dalam keadaan pelajar-pelajar lulusannya mempunyai pengetahuan dan pengurusan koperasi. Tuan Yang di-Pertua, elemen-elemen yang saya sebutkan tadi diharap diberikan penelitian jika mahu melihat pergerakan koperasi berada di landasan yang terbaik dalam memberi faedah kepada anggota koperasi, masyarakat dan negara. Tidak perlu melihat SKM meluluskan terlalu banyak koperasi dalam keadaan tiada kualiti dalam koperasi-koperasi yang diluluskan penubuhannya. Maka setiap korporasi yang ingin diluluskan mestilah dipastikan mempunyai kualiti dalam modal insan dengan mekanisme yang diwujudkan ke arah realisasi matlamat itu. Temeluh melihat pindaan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 Akta 665 boleh membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan adanya struktur dan pantauan yang jelas daripada SKM kepada koperasi yang beroperasi di negara kita. Namun yang menjadi kerisauan Temerloh, ada pihak yang mengambil peluang dengan pindaan akta ini. Seperti mana yang kita tahu, kalau kita baca, kita melihat bahawa sebelum ini Menteri Ekonomi meletakkan sasaran untuk melancarkan koperasi PKR di seluruh negara bagi menjaga kekuatan ekonomi parti itu yang disiarkan pada Sinar Harian 21 Januari 2023. Saya juga ingin melihat persoalan kepada kementerian. Pertama, bagaimanakah jawatan ketua pegawai eksekutif dan pengerusi eksekutif itu dipilih dan apakah kelayakan mereka? Apakah pelantikan ini tidak akan ada campur tangan parti politik atau lantikan politik? Temeluh juga mengharapkan supaya hala 7 terperinci kerajaan berhubung pelaksanaan dasar koperasi negara 2030 diteruskan dan menjadi kesenambungan dasar koperasi negara 2011 hingga 2020 sebelum ini. Serta Pelan Strategik Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2021 hingga 2025. Termasuk penglibatan koperasi berskala kecil, sederhana, besar, merentas berbagai sektor ekonomi dan pembangunan modal insan yang cakna dalam bidang keusahawanan. Sejauh mana sasaran peningkatan sumbangan gerakan koperasi kepada KDNK telah tercapai sehingga kini dan bagaimana kerajaan memastikan sumbangan perolehan koperasi mencapai RM60 bilion menjelang 2030.
apakah pelan khusus kementerian menerusi program pembangunan sektor pemborongan dan peruncitan koperasi sebagai salah satu langkah untuk mengurangkan harga barangan runcit serta mengelakkan pembabitan orang tengah antara pembekal, pengeluar dan pengguna. Temelung mengharapkan segala kerja yang dijalankan mendatangkan kebaikan kepada seluruh anggota koperasi di negara ini. Kita rasa sedih dan terkilan kerana ada koperasi-koperasi yang mati dan tidak dapat mencapai objektif, terutamanya memberikan kebajikan pada para ahlinya. Terima kasih Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk membahas berkenaan rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Temeloh. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Padang Terang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk membahaskan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023. Tuan Yang di-Pertua, meneliti semula pindaan yang dicadangkan dalam rang undang-undang ini, hampir kesemuanya adalah melibatkan penstrukturan jawatan dalam memastikan urus tadbir yang efisien bagi SKM. Padang Terap amat meraihkan dan menyokong usaha ini dalam mewujudkan ketelusan dan kecekapan dalam pentadbiran dan pengurusan SKM. Ini bakal memberi manfaat yang besar kepada pembangunan, usahawan dan koperasi di Malaysia secara amnya. Namun Tuan Yang di-Pertua, dalam tempoh beberapa bulan ini kita perhatikan dan kita saksikan lantikan demi lantikan politik berlaku dalam badan-badan berkanun, agensi dan syarikat kerajaan, syarikat milik kerajaan dan beberapa kementerian. Jika perkara ini tidak diselia dengan baik, isu konflik kepentingan, konflik of interest dengan izin boleh berlaku. Bahkan kemungkinan besar akan berlaku campur tangan politik yang menyebabkan berlaku penyelewengan, rasuah dan salah laku dalam urus tadbir, sekaligus mengakibatkan kerugian yang besar kepada sesebuah agensi. Inilah yang kita khawatiri turut berlaku dan menular dalam SKM, dalam lantikan Suruhanjaya Koperasi. Justru melalui penambahan jawatan dalam pindaan RUU ini, Padang Terap mengharapkan agar kerajaan dapat menjamin supaya pentadbiran bagi Suruhanjaya Koperasi ini bebas daripada pengaruh politik serta pemilihan bagi mereka yang mengisi penjawatan ini benar-benar kompeten, adil dan telus. Ini bagi memastikan amanah dipegang oleh orang yang selayaknya, bukan secara sembrono. Selain itu, Yang di-Pertua, Padang Terap ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah inisiatif kerajaan dalam memastikan mekanisme pemilihan jawatan tersebut jelas dan telus dalam proses pelantikan? Dan adakah kerajaan juga bercadang untuk mewujudkan penjawatan bagi melantik pegawai yang bertanggungjawab, khusus dalam memastikan dan memperluaskan pengurusan keuangan koperasi di Malaysia yang mematuhi aspek syariah? Ini kerana pelaksanaan aspek syariah dalam pengurusan keuangan koperasi sudah pasti akan memberikan kebaikan buat koperasi serta mewujudkan elemen keberkatan dalam koperasi tersebut demi memajukan ekonomi anak watan. Tuan Yang di-Pertua, secara umumnya, ramai yang merasakan tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar. Sebagaimana yang kita lihat, peningkatan pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup menghimpit masyarakat pada hari ini. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, sehingga Februari 2023, kadar inflasi di Malaysia akan terus kekal tinggi pada kadar 3.7 dan dijangka akan terus meningkat peratusan marginalnya. Apakah apa yang dirisaukan oleh rakyat kebanyakan adalah gelombang kos sara hidup yang dijangka akan dialami pada tahun 2023. Secara teorinya, semakin meningkat kos sara hidup, semakin kurang kuasa beli pengguna. Pakar ekonomi menjangkakan golongan B40, B40 yang paling teruk akan terkesan jika tidak dibantu dengan mekanisme yang betul dan segera. Justru itu, dalam pemerkasaan koperasi di Malaysia, apakah perancangan pihak kementerian
dalam memperluas jaringan dan mengembangkan kedai koperasi Kokmat di seluruh negara, terutamanya kawasan luar bandar untuk membantu komuniti kurang berkemampuan dan golongan B40 sejajar dengan dasar koperasi negara DKN 2030. Adakah kerajaan berhasrat untuk meningkatkan keterlibatan orang ramai ke arah membangunkan produk koperasi tempatan yang lebih berdaya saing dalam program pembangunan produk koperasi di Prokop sekaligus mampu bersaing dan menembusi pasaran antarabangsa? Apakah bentuk skim pembiayaan dan sokongan yang telah diberi oleh pihak kerajaan kepada usahawan franchise bagi membantu mereka? Hal ini termasuklah kemudahan pembiayaan dan latihan. Seterusnya, bagi penambahbaikan tata kelola pengurusan Badan Suruhanjaya ini, saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan agar sebuah mekanisme semak dan imbang yang akan bertindak sebagai sebuah badan pemantau bebas diwujudkan. Hal ini bagi memantau perjalanan koperasi secara berkesan dalam memastikan ketelusan dan keberkesanan dalam pelaksanaan kewajipan fungsinya mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Keduanya, saya ingin juga mencadangkan kepada pihak kementerian agar membina jaringan kerjasama di antara bank koperasi Islam seperti Coop Bank Pertama Malaysia Berhad CBP dan Bank Rakyat bagi memudah cara program pembangunan koperasi dan usahawan melalui penyediaan bantuan keuangan dan khidmat nasihat sekaligus memacu pembangunan sektor koperasi. Sekian perbahasan saya. Badan Terap, saya mohon Terap nak celah. Boleh, sila. Tadi sebutkan pasal Bank Islam dan sebagainya. Sedarkah Badan Terap bahawa semasa pandemik ada masjid yang mewujudkan koperasi dan mereka lah di antara yang menyumbang kepada food bank yang diagihkan kepada mangsa COVID. Jadi bila Badan Terap sebut pasal syariah compliant dan sebagainya, mungkin inilah di antara niche market yang perlu diberikan bimbingan macam mana nak jaga kewangan dan sebagainya supaya mereka diupayakan untuk lebih berperanan. Terima kasih Badan Terap. Baik, terima kasih Kapar. Saya sangat menyokonglah apa yang disebut oleh Kapar dan mohon dimasukkan dalam sebahagian daripada ucapan saya. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya Badan Terap mohon mencadang. Terima kasih Yang Berhormat Badan Terap. Berikutnya, Dipersilakan Yang Berhormat Jerlun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang bagi Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007, Akta 665 Pindaan 2023. Tuan Yang di-Pertua, merujuk kertas rang undang-undang ini, saya ingin melihat beberapa aspek. Pertamanya, pindaan Seksyen 2 A, Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif. Diwujudkan Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di bawah Seksyen 11A-1. Dalam Seksyen 11A-1 tersebut dinyatakan tidak lebih daripada 3 orang timbalan ketua pegawai eksekutif. Jadi dapat difahami di sini, jika ketua pegawai eksekutif tidak dapat menjalankan tugasnya, maka timbalan-timbalan ketua pegawai eksekutif tersebut akan mengambil tanggungjawab tersebut. Merujuk pindaan Seksyen 11-3A, hanya ada pengurusi lembaga saja. Tidak diperuntukkan jawatan timbalan pengurusi lembaga. Jika berlaku sesuatu perkara ke atas pengurusi, siapakah yang akan menjalankan tugas pengurusi? Ini persoalan yang saya ingin bangkitkan. Dalam pindaan Seksyen 19, dinyatakan pengurusi atau semasa ketiadaan pengurusi
mana-mana pengarah yang dinamakan oleh pengurusi untuk bertindak bagi pihaknya. Maknanya boleh difahami di sini mana-mana pengarah boleh menggantikan tempat pengurusi jika pengurusi berhalangan. Persoalannya, mengapa dipilih mana-mana pengarah? Jika ketua pegawai eksekutif mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang timbalan ketua pegawai eksekutif untuk menguruskan pentadbiran, takkanlah pengurusi yang berfungsi membuat dasar koperasi tidak mempunyai timbalan pengurusi. Oleh itu saya mencadangkan dimasukkan seorang timbalan pengurusi selepas pengurusi di bawah peruntukan yang dipindah Seksyen 11-3-A. Tuan Yang di-Pertua, dalam pindaan Seksyen 11-3A, F dan G, Menteri berkuasa melantik pengurusi lembaga pengarah SKM, ketua pegawai eksekutif dan 6 orang lembaga pengarah. Artinya, lembaga pilihan menteri ialah 8 orang daripada 12 orang yang disedaraikan. Dalam Seksyen 11A-1, dalam pengurusan tertinggi SKM, iaitu ketua pegawai eksekutif dan tidak lebih 3 orang timbalan ketua pegawai eksekutif juga atas lantikan menteri. Saya khawatir, saya bimbang, jumlah lantikan menteri yang banyak ini menunjukkan lembaga akan lebih menjaga kepentingan politik menteri daripada kepentingan pembangunan koperasi. Dalam Seksyen 11-3G pula, memperuntukkan 6 orang yang dilantik oleh menteri. Sekurang-kurangnya 2 orang daripadanya hendaklah orang yang berkedudukan dan berpengalaman dalam pergerakan koperasi. Ini bermakna menteri mempunyai kuasa penuh untuk melantik mana-mana orang yang berkedudukan dan berpengalaman sebagai pengarah dalam lembaga koperasi. Namun begitu, jika dirujuk Seksyen 15-1 Akta SKM 2007, yakni Akta Ibu, memperuntukkan sebaliknya, di mana pegawai sesuatu koperasi sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Koperasi 1993 tidak boleh dilantik atau kekal sebagai seorang pengarah. Setelah meneliti takrifan pegawai di bawah Seksyen 2 tersebut, saya mendapati bahawa anggota lembaga adalah termasuk dalam takrifan seksyen berkenaan. Oleh itu saya berpandangan, sekiranya bersandarkan kepada peruntukan Seksyen 15-1 Akta SKM dan Seksyen 2 Akta Koperasi 1993, mana-mana anggota lembaga sesebuah koperasi, termasuklah angkasa, tidak boleh dilantik sebagai pengarah dalam SKM. Saya juga berpandangan bahawa terdapat percanggahan Seksyen 11-3-G dan Seksyen 15-1 atas SKM. Seksyen 11-3G membenarkan orang yang berkedudukan dan berpengalaman menggalakkan koperasi untuk dilantik sebagai pengarah. Manakala menurut Seksyen 15-1 Akta SKM, pegawai sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Koperasi tidak boleh dilantik menjadi pengarah. Tuan Yang di-Pertua, sekiranya pegawai seperti pengurusi, setiausaha, bendahari atau mana-mana anggota lain lembaga, ketua pegawai eksekutif, mana-mana orang yang diberi kuasa oleh lembaga, peraturan-peraturan atau perintah atau undang-undang kecil untuk memberi arahan berkenaan dengan urusan koperasi itu, dan mana-mana pekerja yang diarahkan tidak boleh dilantik menjadi pengarah, maka siapa lagi yang boleh dikategorikan sebagai orang yang berkedudukan dan berpengalaman dalam pergerakan koperasi? Saya berpendapat bahawa anggota lembaga sesebuah koperasi, khususnya anggota lembaga angkasa sedia ada, juga boleh dikira sebagai orang berkedudukan
dan berpengalaman dalam pergerakan koperasi. Memandangkan terdapat kekeliruan dan percanggahan kedua-dua seksyen ini, saya berpandangan adalah wajar pindaan juga dibuat ke atas peruntukan Akta SKM tersebut bagi mengatasi permasalahan lantikan pegawai. Takrifan Seksyen 2 Akta Koperasi sesebuah koperasi sebagai pengarah di SKM. Itu yang dipertua. Bagi Seksyen 11-3G, saya mencadangkan 4 orang lembaga lantikan menteri, sekurang-kurangnya 2 orang dilantik daripada pergerakan koperasi. Rentetan daripada itu, saya mencadangkan tambahan G dengan memasukkan 2 orang daripada pergerakan koperasi, iaitu pertama, seorang ketua pengarah Institut Koperasi Malaysia, IKMA, yang dulunya dipanggil Maktab Koperasi Malaysia, atau timbalan ketua pengarah IKMA. Dan yang kedua, seorang presiden angkasa atau timbalan presiden angkasa atau mana-mana wakil lembaga angkasa. Justifikasi cadangan saya ialah IKMA adalah agensi kerajaan yang terlibat secara langsung latihan gerakan koperasi. Manakala angkasa pula telah diiktiraf dalam Wakta Kerajaan Akta Koperasi 1993 bertarikh 23 Mei 1996 sebagai badan APEC yang mewakili pergerakan koperasi Malaysia dan antarabangsa. Kita sedia maklum bahawa sejarah penubuhan angkasa adalah cetusan idea almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz. Kini angkasa mewakili gabungan 10,701 buah koperasi daripada 15,315 buah koperasi seluruh negara dengan jumlah seramai 7.3 juta orang ahli. Dalam Akta Institut Koperasi Malaysia atau IKMA meletakkan wakil angkasa dan SKM dalam komposisi lembaga pengarah IKMA. Tetapi komposisi lembaga pengarah SKM tidak berbuat demikian. Ini adalah sesuatu yang pelik, yang tak wajar berlaku. Pada tahun 2022, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah melancarkan deklarasi aspirasi koperasi Malaysia yang terdiri daripada SKM, IKMA dan angkasa. Tetapi dalam pindaan akta SKM ini, hakikatnya tidak mencerminkan keikhlasan kerajaan dalam membentuk komposisi lembaga pengarah SKM yang terdiri daripada SKM, IKMA dan angkasa. Itu yang dipertua. Merujuk pindaan Seksyen 13-1 menyatakan pengurusi hendaklah dilantik bagi suatu tempoh tidak melebihi 5 tahun dan boleh dilantik semula. Saya mencadangkan tempoh tidak melebihi 5 tahun itu panjang. Dipendekkan kepada tak melebihi 3 tahun dan boleh dilantik semula. Justifikasi saya ialah kebanyakan akta-akta pertubuhan yang lain semuanya meletakkan tidak melebihi 3 tahun. Saya bagi contoh, IKMA itu sendiri. Merujuk Seksyen pindaan 15-1 menyatakan seorang pegawai sesuatu koperasi yang ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Koperasi 1993 tidak boleh dilantik atau kekal sebagai seorang pengarah. Saya mencadangkan pindaan Seksyen 15-1 bahawa seseorang pegawai sesuatu koperasi yang ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Koperasi 1993 boleh dilantik atau dikekalkan sebagai seorang pengarah. Justifikasi cadangan saya ialah dalam Akta Koperasi mentakrifkan pegawai adalah pengurusi atau setiausaha atau bendahari ataupun ketua eksekutif koperasi. Jika koperasi tidak boleh lantik atau kekal sebagai seorang pengarah dalam SKM, ini bercanggah dengan semangat kewujudan komposisi lembaga pengarah
SKM di bawah Seksyen 11-3 yang sepatutnya lantikan lembaga terdiri daripada pemimpin koperasi. Ini disebut dalam Seksyen 11-3(G). Dalam hal ini, kerajaan tidak sewajarnya memandang sebelah mata terhadap pemimpin pergerakan koperasi. Mari kita lihat angkasa. Angkasa mewakili keseluruhan koperasi yang bernaung di bawahnya, yang kini berada pada kedudukan yang tertinggi, sama ada di peringkat lokal ataupun di peringkat global, kerana peranan besar mereka membangunkan aktiviti koperasi melalui agenda pemerkasaan sekuriti makanan negara dengan izin food security. Dengan memasukkan anggota lembaga terdiri daripada IKMA dan angkasa, ia telah menzahirkan kesungguhan kerajaan mengiktiraf pergerakan koperasi dalam negara kita. Saya mohon mencadangkan semua yang saya bahasakan ini untuk perhatian kerajaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Satu perbahasan yang bernas, saya puji. Untuk makluman Dewan-Dewan, ahli-ahli dalam Dewan yang mulia ini, hadir pada kita pada petang ini tetamu dari Persatuan Buddha Mahal Gundi Selangor. Berikutnya kita persilakan Yang Berhormat Pasir Salak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Datuk Speaker, Menteri. Saya mempunyai 3 persoalan dalam Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023. Yang pertama dalam perbahasan saya, persoalan yang pertama ialah di bawah Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 dalam kurungan Akta 665, pengurusi eksekutif dan timbalan pengurusi eksekutif dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Melalui RUU pindaan ini, jawatan timbalan pengurusi eksekutif akan digantikan dengan ketua pegawai eksekutif. Persoalan saya, adakah penggantian perenggan 11 dalam kurungan 3B telah mendapat persetujuan dan perkenan Yang di-Pertuan Agong memandangkan kuasa lantikan oleh Yang di-Pertuan Agong tersebut telah digantikan dengan lantikan oleh menteri di bawah Pasal 5 Rang Undang-Undang. Kita tengok Rang Undang-Undang bawah Pasal 5, Akta Ibu dipinda dengan memasukkan selepas Seksyen 11, Seksyen yang berikut. Ketua Pegawai Eksekutif dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif. Seksyen 11A dalam kurungan 1, Menteri hendaklah melantik mana-mana orang sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan seorang Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif atau apa-apa bilangan timbalan Ketua Pegawai Eksekutif bagi membantu Ketua Pegawai Eksekutif atas apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang diperuntukkan dalam surat lantikan mereka masing-masing. Persoalan yang kedua ialah dalam perenggan 11(3A) sedia ada dalam Akta 665 menyatakan seorang pengerusi eksekutif yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan melalui Rang Undang-Undang Pindaan ini, perenggan 11(3A) akan menjadi seorang pengerusi yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat menteri. Persoalan saya, adakah perenggan 13 dalam kurungan 3A Akta 665 sedia ada ini perlu dipinda untuk menambah perkataan atas nasihat menteri, memandangkan Fasal 1 Perkara 40 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas telah menyatakan Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri atau nasihat seseorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am jemaah menteri. Kita lihat apa dia perlembagaan bawah Perkara 40, iaitu
Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat 40.1 pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau Undang-Undang Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau nasihat seseorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am Jemaah Menteri, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh perlembagaan ini. Tetapi yang di-Pertuan Agong berhak atas permintaannya untuk mendapat apa-apa maklumat berkenaan dengan pemerintahan persekutuan yang boleh didapati oleh Jemaah Menteri. Persoalan saya yang ketiga ialah apakah justifikasi Fasal 8 Rang Undang-Undang Pindaan ini? Fasal 8 ini akan memperuntukkan kuasa kepada menteri untuk membatalkan mana-mana pengarah tanpa memberikan apa-apa sebab. Dalam kerajaan Madani kita ada disebut tentang tata kelola yang baik. Kalau kita lihat persoalan di bawah pindaan Seksyen 15 perkara 8, Seksyen 15 kata ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen 2 dengan subseksyen yang berikut, iaitu menteri boleh pada bila-bila masa membatalkan pelantikan mana-mana pengarah tanpa memberi apa-apa sebab. Sedangkan dalam seksyen yang sedia ada perkara 15, kehilangan kelayakan dan penambatan pengarah, pertama, tiada seorang pun yang boleh dilantik atau dikekal sebagai seorang pengarah yang merupakan seorang pegawai sesuatu koperasi sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Seksyen 2 Akta Koperasi 1993. Yang kedua, menteri boleh menamatkan atau menggantung pelantikan mana-mana pengarah jika pengarah itu A. meletakkan jawatannya, B. menjadikan tidak sempurna akal atau selainnya menjadi tidak berupaya untuk menjalankan tugasnya, C. telah dikenakan apa-apa bentuk sekatan pengawasan melalui bond atau selainnya di bawah mana-mana undang-undang yang berhubung dengan pencegahan jenayah atau tahanan pencegahan bagi pencegahan jenayah atau pengedaran dadah atau kediaman terhad atau di luar negeri atau immigration. D. menjadi seorang bankrupt atau melakukan suatu perbuatan kebankrapan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Kebankrapan 1967 Akta 360. E. telah dipertuduh atas suatu kesalahan jenayah di mana di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang boleh dihukum pemenjaraan, sama ada hukuman pemenjaraan sahaja atau sebagai ganti atau sebagai tambahan kepada suatu denda dalam mana-mana mahkamah dalam atau di luar Malaysia. F. bersalah kerana salah laku yang serius berhubung dengan tugasnya di bawah akta ini. Atau G. tidak hadir kecuali atas sebab cuti yang diberikan oleh menteri dalam hal pengerusi eksekutif atau oleh pengerusi eksekutif dalam hal semua pengarah lain daripada dua mesyuarat lembaga secara berturut-turut. Saya rasa rang undang-undang yang sedia ada sudah cukup dan tidak perlu dipinda lagi. Itu saja, sekian, terima kasih. Pasal Salak. Silakan. Nak celah Pasal Salak. Silakan. Saya melihatkan Pasal Salak bersungguh takut kuasa yang ada pada menteri seolah-olah begitu besar, dan takut apa yang kita bincang di dalam majlis atau di dewan ini akan tidak berlaku adil. Maklumlah manusia kan. Jadi saya nak tanya Pasal Salak, setuju tak Pasal Salak? Saya lihat macam Pasal Salak ni mungkin setujulah apa yang disebutkan oleh orang kampung saya, absolute power corrupts. Maknanya kalau banyak sangat apa kuasa tu, kadang-kadang itu yang menyebabkan dia lupa, sehingga yalah dia akan lihat kroni, nepotisme dan sebagainya dan korupsi. CCN tu. Setuju tak Pasal Salak? Baik, terima kasih Kapa. Saya setuju dengan Kapa dan masukkan dalam ucapan saya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pasal Salak. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Timbalan Speaker dan juga kepada semua rakan-rakan. Alhamdulillah. Pada petang ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang RUU Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023, di mana kita percaya bahawa perubahan ataupun pindaan ini dicadangkan
bila melihat kepada dasar koperasi negara di mana dua teras utamanya ialah transformasi organisasi dan pembangunan insan yang digerakkan dengan perubahan dalam pelantikan baru Ketua Pengarah Eksekutif pada kali ini. Dan kita percaya bahawa pelantikan ini dibuat untuk memastikan bahawa 7.3 juta anggota yang terlibat ataupun menjadi orang yang akan menerima manfaat daripada perpindahan pada hari ini perlu dibantu oleh gerakan secara harian oleh Ketua Pegawai Eksekutif. Jadi saya ingin bertanya, bagaimanakah dalam keadaan ini kita melihat dasar-dasar yang akan diteruskan oleh pihak SKM, khususnya bila mana pengerusi telah pun diasingkan daripada kerja yang sebelum ini sebagai pengerusi eksekutif, dan di mana Ketua Pegawai Eksekutif ini akan memberikan fokus dan kerja sepenuh masa untuk kerja-kerja harian. Dan saya ingin bertanya, berapakah jumlah pegawai dan pekerja Suruhanjaya yang dipantau oleh Ketua Pegawai Eksekutif ini kerana ia membabitkan kerja yang sangat besar kerana terpaksa dibantu oleh 3 orang Ketua Pegawai Eksekutif. Saya juga ingin bertanya kepada pihak kerajaan berkenaan dengan transformasi organisasi yang dibuat hari ini melibatkan peringkat yang tertinggi. Apakah lagi transformasi organisasi untuk SKM yang akan diperkenalkan di pelbagai peringkat, khususnya kepada operasi harian koperasi-koperasi yang berjumlah lebih daripada 14,000 ini. Kita juga ingin menyarankan kepada pihak kerajaan untuk melakukan inisiatif bagi menambah lagi bilangan koperasi, terutamanya koperasi wanita, agar kepentingan ini dapat dibuat mengikut nisbah rakyat. Dan kita cadangkan agar satu silibus pendidikan koperasi kepada wanita perlu digebal segera, terutama membabitkan suri rumah kerana kita percaya ia dapat memberikan kebaikan yang lebih banyak kepada rakyat kita. Dan yang seterusnya berkaitan dengan maklumat tentang lebih daripada 40% koperasi dalam negara yang dorman. Dalam hal ini, bagaimanakah pemantauan yang akan dibuat oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan lembaga untuk melihat kepada kebajikan ahli-ahli yang meninggal dalam koperasi dorman ini, dan bagaimanakah pengurusan aset koperasi, adakah ianya turut dorman sebagaimana dormannya koperasi ini. Dan kita melihat juga dalam laporan bahawa di Kelantan ada sebuah sekolah di mana pencapaian ataupun pendapatan daripada koperasi sekolah telah mencapai RM1 juta ringgit. Tak heranlah kalau seluruh Kelantan mendapat 2 bilion kerana ada sekolah yang dapat 1 juta ringgit. Jadi kita ingin menyarankan kepada pihak kerajaan untuk memastikan tadbir urus dan kepimpinan koperasi ini bermula di peringkat sekolah secara serius, kerana hampir semua sekolah ada koperasi, dan saya mohon agar ianya diletakkan dalam bawah objektif dan fokus utama dalam perubahan pada kali ini. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan berkenaan dengan koperasi yang telah pun ditubuhkan, yang kita difahamkan pada tahun 1992 hanya berjumlah 11 buah sahaja, tapi dalam tempoh 30 tahun telah meningkat kepada 14,000 lebih. Jadi perubahan dan gandaan yang begini besar, adakah pihak kerajaan mempunyai data berkenaan dengan kluster, khususnya berkenaan dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang melibatkan makanan asasi? Kerana kita lihat banyak koperasi-koperasi yang ditubuhkan untuk beras, sebagai contohnya, akhirnya berpindah milik daripada koperasi kepada hak individu. Jadi adakah ini di bawah pantauan dan juga berada di bawah dasar yang akan dilihat oleh pengerusi dan lembaga dan juga kepada pihak pentadbiran koperasi? Saya juga ingin bertanya tentang apakah KPI dan jumlah bimbingan koperasi sedia ada yang telah dilakukan pada tahun 2020 sehingga 2023, kerana ia berada dalam tempoh